Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1136. Antara paparan utama. Fitnah merosakkan umat. Kata Khalid Samad, Melayu ditekan oleh kerajaan Melayu Islam. Petualang rompak dana rakyat perlu diambil tindakan, tegas Anwar Ibrahim. Lepas ini, nak makan apa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Usai perdamaian antara Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah berhubung saman fitnah beliau terhadap Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Jom channel ingin merentas kembali ada atau tidak kita pernah diingatkan tentang buruknya perbuatan memfitnah ini. Islam tidak membenarkan matlamat menghalalkan cara. Fitnah itu lahir daripada hati seseorang yang sombong, bongkak, kotor, bermasalah dan tidak dibenting dengan iman yang teguh. Demikian antara penegasan khutbah Jumaat Selangor pada 18 Februari 2022 bertajuk Fitnah Merosakkan Ummah. Kebetulan ramai yang masih belum dapat menunaikan solat Jumaat pada waktu itu. Namun kita boleh mengakses khutbah tersebut menerusi laman rasmi Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Antara intipati khutbah tersebut menyatakan sesungguhnya fitnah adalah perbuatan untuk memburuk-burukkan atau menjatuhkan seseorang atau pihak lain yang sangat merosakkan dan menyebabkan masyarakat menjadi porak-peranda. Atas nama kebebasan bersuara, lidah dan jari seringkali disalahgunakan untuk kepentingan peribadi dan komplot tertentu. Biarpun kebebasan bersuara itu bebas diamalkan di seluruh negara di dunia, namun kenapa perlu memilih jalan memfitnah untuk menjatuhkan orang lain sehingga mendatangkan kesusahan kepada pelbagai pihak? Jiwa yang kotor yang suka menabur fitnah ini tidak mengendahkan kecaman keras daripada Nabi SAW terhadap mereka melalui hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu, la tadkhulul jannah nammamun. Tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah, yakni mengadu domba. Riwayat Muslim. Menurut khutbah tersebut, manusia mengambil sumber entah ia betul atau tidak. Kita menyebarkan berita entah ianya tepat atau tidak. Malah kita suka menyampaikan cerita entah ianya sahih atau tidak. Kadang-kadang datang satu perkara yang kita belum pasti lagi ianya betul atau tidak, kita terus berkongsi dengan orang lain. Mana keimanan dan keyakinan kepada Allah sehingga kita suka menabur fitnah hingga menyusahkan dan mengganggu hidup dan urusan orang lain. Fitnah, ujar mimbar JAIS, bukan sahaja dilakukan di antara seorang individu dengan individu yang lain, namun dilakukan juga oleh pelbagai kelompok masyarakat dalam pelbagai bentuk. Sebagai contohnya, kita sering mendengar sekumpulan pemimpin sesebuah organisasi sanggup mencaci dan menjatuhkan kumpulan lain dengan menabur pelbagai fitnah demi mencapai cita-cita dan kepentingan kumpulan mereka. Ada juga dalam kalangan ahli-ahli daripada parti-parti politik yang sanggup mereka-reka fitnah dan menghasut rakyat dengan pelbagai tomahan dan tuduhan palsu antara satu sama lain dengan matlamat untuk menjadi hero kepada rakyat, katanya. Sebagai entiti agama, JAIS tidak menyebut mana-mana parti politik, tetapi kita tahu siapa yang menjadi juara fitnah di negara ini. Seterusnya, khutbah juga mengingatkan bahawa perbuatan memfitnah dan menabur fitnah akan mengundang kepada perpecahan serta menjadi punca kepada timbulnya salah faham dan perselisihan dalam kalangan masyarakat. Begitu juga perseteruan dalam kalangan pemimpin yang menggunakan senjata fitnah akan menjerumuskan negeri dan negara ke lembah kemusnahan. Bahkan budaya fitnah ini mesti dihindari kerana ucapan dan tulisannya boleh melahirkan sangkaan dan persepsi salah yang membawa kebencian, persengketaan sesama sendiri, membunuh identiti dan menyebabkan kehinaan kepada seseorang hingga menimbulkan masalah yang lebih besar. Hakikatnya, pembuat fitnah bukannya bimbang dengan kegagalan seseorang tapi sangat takut dengan kejayaan orang lain. Khutbah tersebut juga mengingatkan bahawa sebagai Muslim,
Kita harus berhati-hati terhadap setiap perkara yang kita tuturkan maupun yang kita tulis dan sebarkan kerana ia akan memberi kesan yang amat besar kepada pihak lain. Bahkan yang lebih penting lagi, kesemuanya itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin ayat 65. Pada waktu itu kami meteraikan mulut mereka sejurus dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Mungkin pada hari ini pemfitnah tersenyum kerana telah mencapai matlamat mereka untuk mencipta kerosakan terhadap Pakatan Harapan. Ini kerana mereka tahu apabila fitnah itu dilontarkan bertalu-talu, tidak mampu bagi seorang individu yang difitnah untuk menangkisnya. Saya masih ingat masa bersama dalam kepimpinan Dr. Mujahid di Jabatan Perdana Menteri Agama. Fitnah ini adalah mainan puak UMNO PAS yang cukup dahsyat dan laknat sifatnya siang dan malam. Tak termampu kita menepis semuanya. Bahkan jawapan pun sudah tidak mampu membetulkannya semula, kata aktivis amanah Ahmad Sayuti Basirun. Fitnah diadun menerusi bait-bait kata yang mengandungi makna tersirat yang menggambarkan fikiran dan maksud penulisnya. Sehingga fitnah itu, walaupun tersebar di seluruh dunia, ia menyukarkan pembelaan terhadap mangsa. Itulah dia fitnah yang berselindung di sebalik istilah pertanyaan atau mohon penjelasan dan seumpamanya. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad yang juga bekas Menteri Wilayah dan Kesejahteraan Bandar berkata ketika beliau mengusahakan untuk membangunkan kampung baru bermula dengan mengkaji pelan induk terperinci pembangunan kampung baru. Menurut Khalid, amat jelas cogan kata Melayu Islam ini hanya retorik. Ia digunakan untuk mendapat kuasa. Setelah mendapat kuasa, tidak ada apa-apa yang dilakukan di kampung baru. Amat jelas cogan kata Melayu Islam ni, nak memperjuangkan Melayu Islam ni adalah hanya sekadar cogan kata saja. Ya, hanya retorik saja. Tetapi apa yang dilakukan ialah menggunakan retorik itu dan semangat itu untuk mendapat kuasa. Dan bila dah dapat kuasa, tidak buat apa-apa. Kini sedang direncanakan pula di Kampung Sungai Baru menerusi Akta Pengambilan Tanah 1960 untuk mengambil tanah penduduk secara paksa dengan diberikan sedikit pampasan. Ketika itu ramai penduduk yang menolak kerana tawaran yang rendah. Dan mereka telah berunding dengan pemaju sejak 2016. Okay. Ada pemaju datang tawarkan untuk nak beli tanah tanah bangunan rumah mereka dan sebagainya sejak 2016. Tetapi tidak berjaya, kerana tawaran itu dianggap terlalu rendah, tidak menarik dan sebagainya, dan sebahagian penduduk telah menolak. Namun setelah tawaran ditolak, bukannya pemaju datang dengan tawaran baharu. Sebaliknya pada tahun 2021, kerajaan UMNO menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960 untuk mengambil tanah dan harga untuk diserahkan kepada pemaju. Bila ini dilakukan, yang herannya, hero-hero pejuang-pejuang Melayu Islam ni diam. Langsung tak bersuara. Ujar Khalid. Beliau berkata demikian dalam program Bicara YB Khalid Samad siri 151 bertajuk Kampung Sungai Baru, Kampung Baru, ke mana perginya pejuang-pejuang Melayu Islam pada Rabu 25 Mei 2022. Penduduk Kampung Sungai Baru, kata Khalid, 100% orang Melayu tetapi rumah mereka dirampas untuk diserahkan kepada pemaju. Mereka pemilik sah yang ada geran. Kena hormat mereka sebagai pemilik. Ia usaha swasta, bukan projek kerajaan. Kenapa pula kerajaan nak campur soalnya? Beliau berkata kawasan itu dinilai dengan harga yang rendah dan pemilik unit di flat di situ hanya diberikan pampasan sekitar 200,000 seunit sahaja. Ya, ditawarkan pemilik flat ya, ialah memanglah flat tu kecil, ya, tapi dalam 500 kaki persegi, 600 kaki persegi, dia orang ditawarkan dengan harga lebih kurang dalam 200,000. 200,000 ringgit kamu tawarkan, dia orang ni nak pergi mana? Nak beli apa? Kalau di sekitar situ memang tak ada lah. Betul. Kecuali kalau nak ada reban ayam ke apa, tak tahulah kan. Tapi kalau nak beli rumah 200,000 memang tak boleh. Di KL yang rumah mampu milik ni pun paling kurang pun 300-350,000. Justru, kata Khalid, pemilik akan membawa kes pengambilan kediaman mereka secara paksa itu ke mahkamah. Bagaimanapun, beliau tidak dapat memperincikan apakah tuntutan tersebut.
Penduduk terbabit telah menemui Menteri Wilayah sekarang iaitu Datuk Seri Syahidan Kasim yang berjanji untuk melantik penilai swasta. Hakikatnya perintah eviction telah keluar sedangkan penilaian masih belum dipersetujui. Nampak sangat tidak mengikut prosedur langsung. Jelas mereka mengutamakan pemaju berbanding dengan pemilik. Pemilik tidak diiktiraf, kata Khalid. Lagi pelik sunyi sepinya pejuang Melayu Islam sedangkan pemaju tersebut bukan dimiliki oleh orang Melayu, tegas Ahli Parlimen Shah Alam itu. Ujar Khalid dia main silap mata kerana nak guna akta itu sebenarnya ini projek swasta. Beliau menjelaskan kampus Sungai Baru tidak terletak di bawah Malay Agriculture Settlement atau MAS. Katanya kampus Sungai Baru terletak di sebelah Kampung Baru dan termasuk dalam segitiga emas Kuala Lumpur. Sebelum ini beliau selaku Menteri Wilayah Persekutuan Kerajaan Pakatan Harapan telah menawarkan harga tanah di Kampung Baru dalam lingkungan RM1,000 sekaki persegi, RM850 secara tunai, selebihnya diberi dalam bentuk saham. Kesempatan itu seperti mana yang kita buat untuk Kampung Baru lah. Kita tawarkan 1,000 sekaki persegi. Ya, walaupun penilaian yang diberi oleh pejabat Jabatan Penilaian Kerajaan hanya 850. 650 hingga 850. Tapi kita tawarkan 1,000 sekaki persegi dengan 150 itu dalam bentuk saham. Kerana kita ambil yang 850 penilaian daripada Jabatan Kerajaan tu yang tertinggi tu, itulah yang kita gunakan, dan 150 lagi dalam bentuk saham dalam syarikat yang nak membangunkan projek pembangunan Kampung Baru itu. Beliau berpendapat pihak pemanju perlu menawarkan mengikut pasaran semasa dan penyelesaian itu memuaskan hati kesemua pihak. Katanya pada masa itu beliau memastikan pemilik atau pewaris tidak tertipu. Menurut Khalid, ia merupakan kadar tertinggi dinilai Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta dengan mengambil kira faktor mengekalkan syarat kepentingan pemilikan orang Melayu sahaja. Namun kini setelah Perikatan Nasional dan Barisan Nasional mengambil alih Putrajaya, pembangunan Kampung Baru dilupakan. Alasannya tidak ada duit. Tidak ada apa-apa yang dilakukan di Kampung Baru. Kerajaan Melayu Islam sekarang tidak membela Melayu Islam. Tidak ada. Contohnya orang Kampung Sungai Baru, bidas Khalid. Beliau turut mempersoalkan kenapa pejuang-pejuang Melayu Islam membenarkan kerajaan merampas hak orang Melayu. Kalau kita semua salah, kalau dia semua okey. Sebaliknya orang Melayu ditekan oleh kerajaan Melayu Islam, tegas Khalid. Kerajaan Melayu Islam kini ada kuasa. Mereka sepatutnya membela orang Melayu. Ini ialah peluang untuk menaik tarafkan hidup orang Melayu. Sebaliknya, mereka gagal. Mereka bersekongkol dengan pemaju atau jadi syaitan bisu. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terus membongkar kes rasuah dalam perolehan untuk sektor perkhidmatan kesihatan sejak pandemik COVID-19 menyerang negara ini 2 tahun lalu. Saya menggesa agar SPRM mengambil tindakan pantas mengenai isu ini kerana ia melibatkan sikap kita terhadap rasuah dan penyelewengan dana awam oleh penguasa perasuah, ciapnya di Twitter. Beliau menyifatkan mereka sebagai petualang. Sikap tegas kita terhadap rasuah dan salah guna kuasa adalah cerminan integriti masyarakat yang tinggi dan tidak harus ada kompromi sama sekali dalam hal melibatkan integriti. SPRM juga perlu terus membongkar dan bertindak ke atas petualang perompak dana rakyat tatkala pandemik menyerang sejak 2 tahun lalu, katanya dalam ciapan tersebut. Sementara itu, bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba mengaku bahawa banyak perolehan dibuat kerajaan sepanjang tempoh darurat untuk menangani pandemik COVID-19 tidak mengikut prosedur biasa. Tindakan itu sekaligus menyebabkan timbul sedikit kekeliruan untuk melaksanakan proses berkenaan. Adham yang kini memegang jawatan sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata sepanjang memegang portfolio kesihatan dalam tempoh Mac 2020 hingga Ogos 2021, keadaan terdesak pada waktu itu dan banyak proses dilakukan dengan cepat. Semasa pandemik berlaku emergensi, jadi banyak perolehan-perolehan ini tidak melalui prosedur biasa. Ini yang berlaku di mana terdapat sedikit kekeliruan bagaimana nak melaksanakan perolehan terbabit. Pada waktu itu, kita perlukan banyak peralatan perubatan pelitup hidung dan mulut serta peralatan pelindungan diri PPE sudah semestinya. PPE banyak selain pemilihan staf sana sini semasa darurat. Keperluan itu mendesak dan banyak benda yang dilakukan nak cepat. Ada yang terpaksa order dulu dan ada setengah yang perlukan deposit. Ini semua tak melalui proses-proses seperti biasa tetapi mereka dinasihat melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Katanya di petik Berita Harian.
Beliau berkata demikian sebagai mengulas pendedahan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengenai wujudnya pelakon rasuah dalam pembelian peralatan, perubatan dan ubat-ubatan untuk sektor perkhidmatan kesihatan ketika pandemik COVID-19 melanda negara. Katanya beliau sebagai Menteri Menjaga Dasar dan Pelaksanaan dilakukan oleh pihak pentadbiran. Jadi pendirian saya lay down meletakkan semua keperluan dan ia dilaksanakan oleh mereka pegawai di peringkat pentadbiran, tegasnya. Bagaimanapun, beliau sedia memberikan kerjasama kepada SPRM jika diperlukan. Saya tak ada apa-apa nak sembunyi, malah saya bersedia. Tidak ada keraguan kerana ini penggunaan yang pertama selepas Mageran dan tak pernah berlaku, jelasnya. Namun, ingat lagi tak laporan The Malaysia Insight bahawa SPRM dikatakan menyiasat sebuah syarikat yang didakwa secara tidak layak mendapat kontrak kelengkapan makmal dianggarkan bernilai RM30 juta pada Mei 2020. Syarikat Khazanah Jaya Sdn Bhd KGSB didakwa mendapat kontrak secara perolehan darurat bagi melaksanakan projek lab mitigation solution for COVID-19. Adham menafikan mempunyai sebarang kepentingan perniagaan dalam KGSB. Perlu ditegaskan, Menteri tidak pernah memberi sebarang arahan kepada pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia KKM agar meluluskan pemberian kontrak kepada KGSB atau mana-mana syarikat. Semua urusan pembelian dan perolehan KKM sepanjang perang menentang COVID-19 dilakukan mengikut prosedur dan tata cara kewangan yang diketuai Ketua Setiausaha Kementerian dan pegawai bertanggungjawab, kata KKM dalam satu kenyataan dipetik Free Malaysia Today 11 Mei 2020. Sehingga hari ini, rakyat tidak tahu apakah hasil siasatan SPRM itu. Selain kenyataan Azam Baki bahawa pihaknya mengesan beberapa pembelian membabitkan sektor perkhidmatan kesihatan negara yang terpalit rasuah ketika pandemik COVID-19 melanda 2 tahun lalu. Siasatan dilakukan SPRM berhubung COVID-19 termasuklah rasuah dalam perolehan perkhidmatan perubatan, penyalahgunaan kuasa dalam mengalihkan bantuan-bantuan dan pakej rangsangan. Selain itu, ia turut membabitkan penipuan yang berkaitan dengan peralatan perlindungan perubatan yang dipalsukan, pelitup muka, sarung tangan dan lain-lain. Dari segi kuantiti dan kualiti peralatan perubatan yang lebih rendah serta rasuah pegawai penguatkuasa dalam barisan penguatkuasaan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kata Azam di Petik Berita Harian pada Selasa. Sukar dipercayai pegawai di peringkat pentadbiran Kementerian Kesihatan Malaysia KKM boleh buat ikut suka hati tanpa kelulusan pihak atasan. Jika berlaku sedemikian, ia jelas menggambarkan satu tadbir urus organisasi yang tidak cekap dan tidak telus. Jangan lupa, dalam tempoh 2 tahun, ada 2 orang Menteri Kesihatan Kerajaan Perikatan Nasional, Barisan Nasional. Selain Adham Baba, Khairy Jamaluddin juga mesti berani berhadapan dengan siasatan SPRM. Pemuda Amanah Nasional menegaskan perlunya kerajaan mendengar pandangan dan saranan semua pihak yang terbabit dalam industri penternakan agar keputusan yang diambil benar-benar tepat dan menyeluruh susulan lonjakan inflasi makanan yang semakin teruk. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM mengumumkan bahawa indeks harga pengguna bagi bulan April 2022 menyaksikan peningkatan ketara sebanyak 2.3% berbanding bulan April bagi tahun 2021. Ia melepasi purata inflasi bagi tempoh Januari 2011 sehingga April 2022 iaitu sebanyak 1.9%. Kenaikan inflasi makanan yang menjadi penyumbang terbesar kepada keseluruhan wajaran indeks harga pengguna kekal menjadi penyumbang utama kepada kenaikan inflasi dengan peningkatan tertinggi iaitu 4.1% dengan 89.1% item makanan bagi kumpulan makanan dan minuman mencatatkan kenaikan, kata Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda dalam satu kenyataan. Bagi pihak Pemuda Amanah Nasional, beliau melahirkan kekesalan di atas kelemahan kerajaan dalam menangani isu inflasi makanan, misalnya dalam memastikan subsidi kepada penternak ayam dapat dibayar tepat pada masanya. Pendedahan bahawa hanya RM50 juta sahaja yang telah dibayar daripada peruntukan sebanyak RM729.43 juta yang telah diluluskan sejak 5 Februari yang lalu adalah amat mendukacitakan. Para penternak mengadu kelewatan penyaluran subsidi berpunca kerana birokrasi serta tuntutan tidak boleh dibuat secara atas talian. Kerana kegagalan itu, harga ayam yang sepatutnya tidak melebihi RM8.90 sekilogram telah mencecah purata RM9.50 bagi bulan April 2022, kata Hasbi. Menurut beliau, kelambatan kerajaan menangani isu kekurangan stok serta kenaikan harga ayam menunjukkan seolah-olah kerajaan tidak mempunyai gambaran yang jelas masalah sebenar yang sedang dihadapi. Sedangkan krisis keselamatan makanan serta inflasi makanan sedang menuju ke arah situasi yang semakin membimbangkan, ujarnya.
Mengulas mengenai cadangan pihak industri agar pengampungan harga ayam mengikut harga pasaran semasa dilakukan, Hasbi berkata perkara tersebut perlu diteliti dengan berhemah. Ini kerana pemegang taruh dalam kalangan penternak kecil dan sederhana sudah tidak mampu menanggung kos di bawah harga kawalan ini. Mereka kini berada dalam kerugian akibat kenaikan harga input makanan ternakan. Kesan besar kemudian kemungkinan mereka akan menutup terus operasi perniagaan dan akhirnya pasaran ayam hanya akan dikuasai oleh 2 ke 3 pemain besar industri sahaja. Ini boleh mendatangkan monopoli mutlak di kemudian hari dan pastinya campur tangan kerajaan akan menjadi lebih sukar, tegas Hasbi. Justru itu, Pemuda Amanah Nasional mencadangkan agar satu sidang tergempar Parlimen perlu dipanggil dalam masa terdekat bagi membincangkan dan membahaskan segala usul berkaitan inflasi makanan serta krisis keselamatan makanan ini dengan kadar segera. Hasbi tidak menyentuh mana-mana kenyataan menteri atau timbalan menteri 2 kementerian yang terbabit, iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI. Namun, beliau jelas mengkritik MAFI kerana lewat dalam mengagihkan subsidi makanan ayam dan dakwaan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Nik Muhammad Zawawi Saleh, bahawa pemain industri ternakan membuat percaturan harga. Penternak terpaksa mengurangkan kemasukan ayam di ladang untuk mengawal kerugian sehingga ada solusi demi menyambung kelangsungan hidup. Mereka bukan mahu mencekik pembeli kerana mereka memerlukan pembeli. Susah sangatkah menteri atau timbalan menteri nak faham? Kini dikabarkan harga sayuran juga meningkat naik selain harga tepung, ikan dan minyak masak. Sebenarnya dana RM729.43 juta yang digambar-gemburkan telah diluluskan sejak 5 Februari lalu itu ada atau tidak ada. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.